Salam sejahtera, murid tahun 6 SKPUE. Jadi untuk kali ini kita akan teruskan topik yang sama, pengurusan data. Hari ini kita akan lihat soalan penyelesaian masalah. Pada minggu yang lalu kita telah menyelesaikan soalan yang ini. Okey. Ini adalah lebih kepada ulang kaji untuk tahun 5, mencari mod, julat, median dan min. Okay, dalam bentuk jadual. Jadi untuk kali ini kita akan menyelesaikan masalah, kita akan mencari perkara yang sama, min, mod, median, julat, tetapi daripada masalah. Okay, dalam bentuk penyelesaian masalah, contohnya seperti graf, okay, atau piktograf, ataupun cerita pie, ataupun lagi piktograf. Okay, jadi hari ini kita akan jawab 4 soalan. Kita akan jawab 4 soalan. 4 soalan ini cikgu nak kamu salin ke dalam buku latihan masing-masing. Sesiapa yang belum lagi mengambil buku latihan di dalam loker cikgu, bolehlah berbuat demikian. Baik. Jadi kita akan mulakan. Cikgu akan bagi bimbingan, okay, untuk menjawab soalan-soalan ini. Okay. Namun sesetengah pengiraan kamu kena buat sendirilah. Okay. Baik, jadi kita lihat soalan yang pertama, nombor 1. Selesaikan carta palang menunjukkan skor bagi 10 orang murid di kem sukan Bestari. Okey, jadi ini adalah bilangan murid, maksudnya daripada sifar di sini tak ada murid, 1 orang, 2 orang, 3 orang, 4 orang. Okey, manakala yang ke sebelah kanan ini 5, 10, 15, 20 ini adalah skor ataupun markah yang diperolehi. Jadi daripada data ini kita dapat lihat, maksudnya yang mendapat skor 5 ada 1 orang, yang mendapat skor 10 ada 3 orang, manakala 15 ada 4 orang dan 20 ada 2 orang. Okey, untuk kepastian kalau menjawab soalan seperti ini, pastikan kamu ada pembarislah, okey, untuk memastikan yang garisan-garisan palang tersebut sama dengan sengatan yang ada lah. Contohnya yang ini 20, jangan nanti tersilap baca 20 mungkin kamu anggap 3 kah. Okay. Jadi pembaris ini boleh membantu kamu supaya memastikan jawapan yang kamu fikirkan itu adalah betul. Okay. Contohnya ini tadi kita anggap dia 2, jadi kalau diikutkan pergi ke sini memang betul lah 2. Okay. Baik, jadi soalannya, cari mod, julat, median dan min bagi skor murid. Baik, yang ini kamu buat seperti yang kamu buat sebelum ini. Okay, soalan-soalan yang ini sama sahaja, cuma datanya adalah daripada graf tersebut. Okay, jadi cikgu akan tunjukkanlah. Tengoklah nanti sebanyak mana cikgu dapat tunjuk. Okay, jadi yang pertama sekali adalah mod. Ini maksud mod, mod adalah kekerapan yang paling tinggi. Maksudnya skor yang paling banyak, yang paling ramai murid dapat. Jadi skor mana paling ramai? Adakah 5, 10, 15 ataupun 20? Jadi daripada ini kita dapat lihat dengan mudah sekali yang paling tinggi adalah 15. Jadi skor yang paling banyak murid dapat adalah 15. Ada 4 orang murid dapat 15. Jadi mod dia adalah 15. Okay. Jadi mod dari sini kamu tulis 15. Okey, sudah. Mudah sahaja mencari mod. Kemudian dia minta julat. Julat adalah nilai data yang paling besar tolak dengan yang paling kecil. Jadi di sini nilai data dia adalah yang ini, skor ni. Skor yang paling besar adalah 20. Skor yang paling kecil adalah 5. Jadi 20 tolak 5 kita akan dapat 15. Jadi untuk julat, kamu kena buat julat. Tunjukkan pengiraan kamu 20 tolak dengan 5. Jadi untuk pengiraan mudah seperti ini, tak apa. Kamu tak perlu buat untuk lazim. Okay, 20 tolak 5, 15. Okay, jadi julatnya adalah 15. Okay, julat data. Seterusnya median. Median adalah data yang berada di tengah-tengah. Baik, untuk median ini, kamu kena susunkan data-data ini mengikut tertib sama ada menaik ataupun menurun. Okey. Jadi kalau cikgu, baik sekarang kita cuba buat mediannya. 5,
Kemudian 10 ada 3 orang, 10, 10, 10. Seterusnya 15 ada 4 orang, 15, 15, 15, 15, dan 20 ada 2 orang, 20, 20. Baik, jadi sini kita sudah ada data yang telah disusun. Okey, sekiranya ianya tidak teratur mengikut tertib, kamu kena susun ikut tertib. Tetapi yang data yang cikgu ada ini sudah pun tersusun dari kecil ke besar, okey, menaik. Jadi cikgu tak perlu susun lagi. Okey, kemudian kita cuba mansuhkan setiap nombor mesti ada pasangan dia, ini dengan yang ini dengan yang ini dengan yang ini, dan kalau kita lihat, kalau kita potong dua ni tak ada nombor kan. Jadi maksudnya nombor itu adalah nombor di tengah-tengah ni, nombor itu ada di tengah-tengah di antara 15 dan 15. Okey, jadi nombor yang ada di tengah sini macam mana cara nak dapatkan dia? Sekiranya dua nombor ini nombor yang sama, jawapannya pasti nombor itu juga. Sekiranya sini 15, maka jawapannya adalah 15. Okey, mudah saja. Tetapi kalau dua nombor ini adalah nombor yang berbeza, cara dia, kalau nombor yang berbeza, cara dia kamu ambil dua-dua nombor ini, tambahkan, kemudian bahagi dengan 2. Okey, bahagi dengan 2. Tak ada bahagi nombor lain, bahagi 2 saja. Jawapan itulah yang kamu dapat, itulah jawapan dia. Okey, jadi untuk yang ini special case sebab sebelah dua-dua belah ni sama, jadi cikgu tak perlu tambah dan bahagi 2. Kerana cikgu akan dapat jawapan yang sama, iaitu 15. Jadi mediannya adalah 15. Okey, baik. Seterusnya kita nak cari satu lagi iaitu mean. Mean bermaksud purata. Okay, purata maksudnya kita kena tambahkan semua data dan bahagikan sama rata dengan bilangan murid yang ada di sini. Bilangan data tersebut. Tambah semua nilai data, bahagi bilangan data. Okey, jadi kita nak cari mean, maka kita kena tambah semua. Untuk tambah semua, inilah dia yang kita tulis tadi, inilah semua data, kita kena tambahkan semuanya. Okey, jadi kamu buatlah operasi mana yang memudahkan kamu lah. Okay. Kamu nak tuliskan semua pun boleh. Okay. Contohnya 20 sini tambah dengan 20 tambah 15 tambah 15 tambah 15 tambah 15 tambah 10 tambah 10 tambah 10 tambah 5. Okay. Jadi jawapan yang kita akan dapat, kamu boleh congak saja 20, 20, 40. 40 tambah ini 30. Jadi 70, 70 tambah 30 lagi 100. 100 tambah 30, 130 tambah 5, 135. Jadi 135. 135 ini kamu kena bahagikan lagi sama rata dengan bilangan data. Apakah bilangan data? Bilangan data adalah ada berapa jumlah data semuanya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi 135 bahagi 10. Okey, untuk bahagi kamu boleh lompat titik ke kiri satu kali, bahagi 10. Jadi ini tak ada titik, kita bagi titik di belakang satu kali. Pergi sini. Jadi kita dapat 13.5. Ini adalah min. Okey, 13.5. Okey, ini untuk soalan nombor 1. Cikgu dah bimbing sepenuhnya. Kamu hanya perlu buat sama dengan cikgu ni saja. Okey, baik, seterusnya soalan nombor 2. Okey, ini adalah piktograf. Okey, piktograf menunjukkan pendapatan sehari bagi 20 orang pekerja buruh kasar. Ini pendapatannya sehari untuk 20 orang ini. Okey, kita dapat kira sini 1, 2, 3, 4, semua ni ada 20 orang. Jadi ada 4 orang gajinya RM20. Ada berapa orang? 6 orang gajinya RM30. Ada 2 orang gaji RM40. Dan ada berapa ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 orang bergaji RM50 sehari. Okay. Jadi yang pertama yang kamu kena buat, A, cari mode, julat, median dan min. Jadi kamu kena bagi ruang yang besar, okay, untuk cari keempat-empat ini. Sama seperti yang ini tadi. Okay. Cuma ini bezanya daripada piktograf. Okay, contohnya mode, berapa gaji yang paling ramai.
Mana satu yang paling ramai? Tengoklah mana yang paling ramai. Berapa gaji itu? Itulah jawapan dia. Julat. Berapa gaji yang paling besar? Tolak dengan gaji yang paling kecil. Kemudian median. Untuk median kamu kena tuliskan semua. Okey. 20, 20, 20, 20. Susun lah. Mula dari yang kecil pergi yang besar. 20, 20, 20, 20. Lepas tu 30, 30, 30, 30, 30, 30. Macam tu. Okey. Susun sampai belakang. Banyak data tu nanti. Mana yang di tengah-tengah? Okey. Kalau ada satu nombor, itulah dia. Kalau ada dua nombor, kena tambahkan dan bahagi dengan 2. Okey. Kemudian min adalah purata. Okey, tambahkan semua data ni tadi. Okey, kemudian bahagi dengan berapa orang semua? 20 orang. Okey. Kalau nak mudah, kamu darab saja. 20 darab 4 berapa? 30 darab 6 berapa? 40 darab 2, 50 darab 8. Lepas tu tambahkan semua hasil darab itu. Barulah bahagi dengan 20. Okey. Itu untuk A. Kemudian kita ada B. Berapakah pecahan bilangan pekerja buruh yang berpendapatan lebih daripada 32 berbanding dengan jumlah pekerja buruh itu? Okey. Jadi maksudnya dia nak minta kamu cari pecahan. Okey. Pecahan maksudnya ada satu nombor di atas dan satu nombor di bawah. Dia nak yang lebih daripada RM32. Jadi RM30 lebih tak? 30 tak kan? Jadi kita hanya ambil yang dua ni. Okey, berapa orang ni semua ni? Okey. Lepas tu yang semua ni letak di atas sini. Berapa orang? 40 dan 50 ni. Kamu letak sendiri dalam peta yang di atas. Kemudian berbanding dengan jumlah pekerja buruh. Jumlah maksudnya semua. Semua ada berapa sini? Letak bawah ni. Letak bawah ni semua. Sini tadi yang 40 dengan 50. Sini semua. Lepas tu kalau dapat pemudahkan, pemudahkan. Kalau tak dapat, sudah. Tinggal macam tu sahaja. Okey? Itu pecahan. Seterusnya adalah soalan yang ketiga. Piktograf menunjukkan wang yang dibelanja oleh 20 orang murid di kelas 6 pintar. Okey, jadi sini 20 orang. Tak perlu tengok pun dah tahu ni 20 sebab dia dah kata ni 20. Okey, jadi semua ni adalah 20 orang. Okey, ini adalah wang yang dibelanjakan. 1, 2, 3, 4, 5. RM5 ada 2 orang yang belanja dia. RM4 ada 8 orang yang belanja dia. Itu maksudnya. Kamu kena faham. Okey. Kemudian kita lihat kepada soalan dia. Sama juga hitung mod, julat, median dan min. Okey, cari. 4 perkara ini. Kemudian bagi ruang yang besar. Kemudian B. Berapakah peratus murid yang belanja lebih daripada RM2.50? Lebih daripada RM2.50 maksudnya RM3 ke atas. Kalau yang ini RM2 tak lebih. Ini lebih. Okey, jadi mereka ni lah. Yang atas ni 28 dengan 5 ni. Okey. Jadi untuk tukar kepada peratus, masih ingat lagi macam mana tukar kepada peratus? Darab dengan 100%. Okey, darab dengan 100%. Kamu cari berapa jawapan tu nanti ya, darab dengan 100%. Baiklah. Jadi kita tengok soalan yang terakhir. Okey, yang keempat, carta pi. Okey, carta pi adalah berbentuk bulatan menunjukkan peratus murid yang gemar mata pelajaran tertentu di sebuah kelas. Jumlah murid di kelas itu adalah 50 orang. Jadi kena ingat dalam sini ada 50 orang semuanya. Okey, 30% BM, 16 matematik, sains 10 dan selebihnya bahasa Inggeris. Okey. Kalau boleh kita lengkapkan dulu peratusan ini. Peratus dah hilang kan? Okey, untuk memudahkan berapa peratus ni? Siapa tahu? Okey. Kalau nak cari peratus ini dalam penuh ni, kalau dia penuh dia mestilah 100%. Jadi kalau penuh ni 100%, cara nak dapatkan yang ini, kamu buang 30, buang 16, buang 10, dapatlah yang ini lebih dah. Okey. Jadi macam mana nak buang? Operasi tolak. Okey, jadi 100% tolak 30 tinggal 70, 70 tolak 16 tinggal 54, 54 tolak 10 tinggallah 44. Jadi sini 44%. Okey, kamu boleh buat bentuk lazim dia lah untuk pastikan betul tak jawapan ini. Okey. Baik, seterusnya bila ini dah penuh, okey, kita tengok soalan dia. Berapa peratus murid yang suka bahasa Inggeris? Terus kita dah ada jawapan. Okay, macam mana cari jawapan tadi? Tunjukkan bentuk lazimnya. 100% tolak 30 tolak 16 tolak 10. Sama dengan
berapa? 44. Oke. Baik, itu untuk soalan A. Kemudian B, lengkapkan jadwal di bawah. Oke, peratus dan bilangan muridnya. Maksudnya di sini peratus semua dah diberi. Sains 10, matematik 16. Semua dah diberi. Tulis saja, salin saja. Tapi bahagian bilangan murid ni kamu kena cari sendiri. Macam mana nak cari bilangan murid? Cikgu bagi satu contoh saja supaya nanti yang lain kamu cari sendiri. Oke, contohnya sains. Sains peratusnya adalah 10. 10%. Berapa bilangan murid dia? Baik, dia ada kata di sini, semua ini adalah 50 orang. Kan? Jadi yang kita cari ini adalah 10% daripada 50. 10% daripada 50. Jadi yang ini cikgu sudah ajar dulu macam mana nak tukar kepada ayat matematik yang boleh diselesaikan. 10% maksudnya 10% daripada darab 50. Jadi ini yang kamu kena selesaikan. Oke, kalau kamu masih ingat macam mana mansuh, ia akan menjadi sangat mudah. Oke, ini boleh dimansuh dengan ini, sifar dengan sifar ini. Sifar ini dengan sifar ini pun boleh dimansuh. Jadi apa yang tinggal? Oke, ini akan jadi 1/1. Ini akan jadi darab 5. 1/1 adalah sama dengan 1. Oke, cikgu letak tanda sama dengan di sini ya. Oke. 1/1 ni maksudnya 1 lah. Oke. Darab dengan 5 sama dengan 155. Maksudnya 5 orang. Oke. Ini nombornya mudah. Ada nombor yang lebih besar. Oke. Kena banyak lagi langkahnya. Oke. Tapi konsepnya, caranya sama saja. Kalau boleh mansuh, mansuh. Kalau tak boleh mansuh, darabkan saja. 1 darab 5. Lepas tu dapat jawapan 5 bahagi 1. Oke. Barulah kamu dapat jawapan yang terakhir. Oke, kena bahagi 1. Kenapa cikgu tak bahagi 1? Sebab cikgu bahagi dulu. 1 bahagi 1. Kamu nak bahagi dulu pun boleh. Atau kamu nak darab dulu. Lepas tu baru bahagi. Pun boleh juga. Oke. Jadi cikgu dah dapat 5 orang murid. Oke. Begitulah juga nanti yang lain-lain ni kamu buat sendiri. Oke. Dan seterusnya yang terakhir, sama seperti yang lain-lain tadi, kamu kena cari mode, median, julat dan min bagi data yang ini. Oke. Kalau untuk dapatkan dia, kamu kena terjemahkan dulu yang ini semua. Oke. Oke, kamu kena dapat bilangan-bilangan ini semua, barulah kamu dapat jawab soalan yang di sini. Oke, kamu cuba jawab. Oke, usahakan. Kalau tak faham, boleh hubungi cikgu, WhatsApp ke, tanya. Oke, jangan malu anytime, bila-bila masa. Mungkin cikgu balasnya lambat sikit, tapi tak apa. Oke, kamu bila-bila masa boleh hantar message. Oke, dengan cikgu kalau ada masalah. Oke, hantar suara pun boleh kalau susah nak terangkan. Oke. Baik, jadi itu sahajalah nanti ya kerja kamu 4 soalan yang kamu kena salin ke dalam buku latihan masing-masing. Oke. Baik, ya itu saja untuk kali ini. Terima kasih.